Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 11 April, saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama pagi ini. Pasukan perubatan Cina tiba di Malaysia 2 minggu lagi, kongsi pengalaman kendali COVID-19. COVID-19 kini landa seluruh wilayah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesemua 34 wilayah di Indonesia kini merekodkan penularan COVID-19 ia selepas wilayah Gorontalo mengesahkan kes pertama semalam. Ketua Pengarah Kawalan Penyakit dan Pencegahan Indonesia, Ashma Yurianto berkata, Republik itu merekodkan 219 kes positif baru semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 3,512 kes di 34 wilayah. Kadar kematian meningkat sebanyak 26 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 306 terkorban setakat ini. Berikutan penyakit ini telah merebak ke seluruh negara itu, maka ketua wilayah diminta mengemukakan permohonan penjarakan sosial skala besar PPSB kepada Kementerian Kesihatan. Sementara itu 30 pesakit telah pulih, menjadikan jumlah keseluruhan 282 orang sudah sembuh. Jakarta yang menjadi pusat penularan wabak di Indonesia, satu-satunya wilayah yang telah melaksanakan PSBB selepas diluluskan Kementerian Kesihatan dan dikuatkuasa bermula semalam hingga 23 April ini. Pasukan perubatan dari China dijangka tiba di Malaysia dalam tempoh 2 minggu untuk berkongsi pengalaman mengendalikan kes COVID-19 di Republik itu. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kehadiran mereka juga menjadi platform terbaik Kementerian Kesihatan KKM memperbaiki tahap perkhidmatan di hospital. More importantly is that sharing experience, you see, for those who have gone through managing COVID-19 in their own country. And some of the initiative they have done is unprecedented. We have not seen. So we would like to listen to them and learn from them. And perhaps they can learn from us as well. This is where sharing of both sides is important. Jelas beliau, kehadiran pasukan perubatan Cina itu bukan untuk mengetuai pengendalian kes COVID-19 di negara ini. Sebaliknya, ia membuka peluang kepada kedua-dua negara untuk membuat kajian bersama menangani pandemik itu. Bekas pesakit COVID-19 boleh dijangkiti semula virus pandemik itu, namun peratusan jangkitan adalah rendah. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Kementerian Kesihatan KKM akan memantau keadaan pesakit yang sudah sembuh bagi mengelak kes jangkitan berulang. Jadi kaunseling tu kita maklumkan kepada mereka, mereka boleh dijangkiti kembali. Walaupun biasa dia kita lihat mereka adalah walaupun dah dikesan antigen tu negatif, ada kala dia antibody tu tak cukup. Dia ada antibody tapi tak cukup untuk mereka kalau dijangkiti semula. Jadi the antibody is not protective yet. So kadang-kadang kalau kita lihat, kalau kita dah dapat immunization dan kita kena ada booster untuk dapatkan antibody yang lebih. Jadi ada kemungkinan mereka akan dijangkiti, tapi peratusan jangkitan semula tu tak tinggi. Jadi kita harap mereka dapat mencegah daripada dijangkiti. Katanya KKM akan memberikan kaunseling kepada pesakit untuk mengamalkan penjarakan sosial, kerap mencuci tangan serta tidak menghadiri perhimpunan awam bagi menghalang jangkitan semula. Sementara itu, sebanyak 1,634 ujian soringan COVID-19 dijalankan di kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD, termasuk Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang. Hasil ujian mendapati 138 kes positif COVID-19 dan 1,496 adalah negatif. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 79 kes positif dikesan sebelum PKPD, manakala selebih 59 kes positif dikesan selepas perintah itu dikuatkuasakan. 3 kes kematian COVID-19 dari kawasan ini dilaporkan. Kawasan sekitar Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid telah dikenal pasti buffer zone, iaitu meliputi kawasan Kampung Datuk Ibrahim Majid, Kampung Parit Penghulu, Kampung Parit Saleh
dan Taman Seri Bayu yang dianggarkan mempunyai penduduk seramai 1,800 orang. Pengesanan kes secara aktif telah dilaksanakan atas sekitar 1,500 orang dengan 359 orang daripada mereka telah menjalani saringan sampel berdasarkan penilaian risiko. Katanya hasil saringan mendapati 13 kes didapati positif, 88 kes negatif dan 258 kes dalam proses ujian makmal. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertahanan Malaysia Serdar MIPS di Serdang, Selangor dijangka menerima pesakit minggu depan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Mardicorp, Zaidi Syahrim berkata persediaan pusat berkenaan sudah mencecah 95%. Katanya MIPS akan menerima pesakit COVID-19 yang berisiko rendah sekitar Lembah Kelang, Melaka dan beberapa kawasan di Perak. Fasiliti yang disediakan di MIPS sama seperti kemudahan di hospital, termasuk katil, ruang mandi, bilik persalinan, tandas dan ruang istirahat. Antara perkhidmatan yang disediakan perkhidmatan klinikal, wad untuk pesakit COVID-19, ruang untuk menstabilkan pesakit dalam keadaan kecemasan, perkhidmatan ambulans, perkhidmatan farmasi, perkhidmatan X-ray dan perkhidmatan makmal patologi. Pusat kuarantin sementara ini mampu menempatkan sehingga 600 pesakit pada satu-satu masa. Ia diselaraskan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kerja Raya. Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur melaksanakan operasi Nyah Cemar di Masjid Sri Petaling semalam. Dalam satu kenyataan, Unit Perhubungan Awam JBPM Kuala Lumpur memaklumkan operasi itu meliputi kawasan dalaman dan persekitaran masjid berkenaan mulai jam 9 pagi. Operasi membabitkan 15 kaki tangan KKM serta 5 pegawai dan 27 anggota JBPM Kuala Lumpur diketuai penolong pengarah operasi Khairul Azwan Ibrahim. Kerja pelupusan kapet masjid turut dibantu 10 kaki tangan kualiti alam. Antara jentera yang terbabit dalam operasi ini, sebuah lori logistik, 6 pacuan 4 roda, 2 buah van, 4 kenderaan utiliti, 2 lori kontena dan sebuah forklift. Manakala peralatan Nyah Cemar digunakan termasuk 2 water jet, 16 knapsack, sprayer dan 14 mist blower. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan penguatkuasaan di sempadan negara dipertingkatkan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti melalui lorong tikus. Ia berikutan kehadiran parti boleh menjadi punca penularan virus COVID-19. Jika kita tidak tingkatkan kawalan, mereka mungkin bolos dan membawa virus masuk ke negara kita. Na'udzubillah. Jadi saya telah arahkan Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Immigration, Rela dan lain-lain agensi yang berkaitan supaya perketatkan kawalan di sepanjang sempadan negara kita. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas yang disiar semalam. Baik, sementara itu Angkatan Tentera Malaysia ATM komited dan bersiap sedia memperketatkan kawalan sempadan negara sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, pelbagai kemungkinan diperhalusi termasuk jangkaan warga asing yang akan memasuki Malaysia secara tidak sah menggunakan laluan tikus. Dalam kawalan persempadanan negara, ATM bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM, terutama melibatkan pasukan gerakan ARM PGA serta agensi keselamatan lain. Ia bukan sahaja melibatkan kawalan persempadanan darat, malah turut melibatkan kawalan di persempadanan perairan negara. Tegasnya, pengukuhan kawalan operasi di persempadanan negara tidak menjejaskan penugasan anggota sedia ada dalam operasi penawar untuk menguatkuasa PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Baik, ini pula leka berjudi dan berhibur dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Padahnya 15 lelaki dan 5 wanita ditahan dalam serbuan di sebuah kondominium di Johor Bahru pada 12 tengah hari kemarin. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, mereka terdiri daripada 13 lelaki tempatan, seorang lelaki Singapura dan Thailand serta 5 wanita Vietnam berumur 19 hingga 66 tahun itu ditahan hasil maklumat awam.
Dalam serbuan itu, polis merampas 2 pembesar suara, 2 televisyen, 2 mikrofon, wang tunai berjumlah RM56,400, 52 keping daun trop, dadah jenis ketamin dianggar seberat 34 gram dan syabu kira-kira 17 gram. Siasatan mendapati modus operandi sedikit ini adalah dengan menjadikan kondominium yang diubah sesuai sebagai tempat berhibur dan berjudi bagi tujuan untuk mengaburi mata pihak polis terutama dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. SIM akan mendapati 7 daripada mereka memiliki rekod jenayah, judi, pelacuran dan dadah, manakala 12 daripada mereka positif metafetamin dan ketamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Peraturan 11 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 serta Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bagi warga asing, mereka akan turut disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Di Mahkamah Magistrate Air Keruh Melaka pula, seorang nelayan dihukum penjara sebulan selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan dengan sengaja menghalang tugas polis dan melarikan diri dari pemeriksaan sukatan jalan raya. Tertuduh Muhammad Hafiz Ismail, 38 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Teo Shu Yi. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang ketika itu menunggang motosikal dengan sengaja menghalang tugas pihak polis dengan cara melarikan diri dari pemeriksaan polis. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan kesalahan melanggar perintah kawalan pergerakan apabila keluar berkeliaran. Magistrate menetapkan hukuman penjara sebulan dengan denda RM3,000 bagi pertuduhan pertama dan penjara 14 hari bagi pertuduhan kedua. Hukuman penjara berjalan serentak pada tarikh tertuduh ditangkap. Kerajaan Sabah membenarkan ladang dan kilang sawit di 6 daerah di negeri itu beroperasi, namun tertakluk kepada syarat ditetapkan. Dalam satu kenyataan, Ketua Menterinya Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal memaklumkan ladang dan kilang sawit yang dibenarkan beroperasi terletak di Tawau, Lat Datu, Kinabatangan, Semporna, Kunak dan Kalabakan. Katanya antara syarat ditetapkan ladang dan kilang sawit berkenaan tidak mempunyai kes positif COVID-19. Tiada individu dalam siasatan PUI COVID-19, pekerja ladang dan kilang tiada hubungan rapat dengan pesakit COVID-19 atau PUI COVID-19. Mereka juga perlu mematuhi panduan pengoperasian ladang ketika wabak COVID-19 yang ditetapkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sepanjang penguatkuasaan PKP. Jika didapati mempunyai kes positif COVID-19, kebenaran beroperasi akan ditarik balik serta-merta. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Abang Johari Tun Openg memaklumkan rizab kerajaan negeri akan digunakan sekiranya diperlukan dalam menangani kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya kerajaan Sarawak akan mengambil langkah yang perlu untuk memastikan kesejahteraan rakyat di negeri itu terjamin. If the extended MCO is there, we need some money. Of course, at the moment we got enough, so we don't touch the reserve yet. We see lah how it goes. Why not? Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung pengumuman bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 2.0 di Kuching, Sarawak. Ia menggariskan 4 langkah untuk membantu kelangsungan perniagaan. Langkah pertama, memperkenalkan pinjaman mudah tanpa faedah antara RM20,000 dan RM500,000 untuk meringankan beban perusahaan kecil dan sederhana PKS membayar gaji pekerja. Pakej ransangan kedua bernilai RM1.1 bilion turut diumum bagi meringankan beban perusahaan makro kecil dan sederhana, penjaja serta peniaga kecil di negeri itu susulan COVID-19 dan tempoh PKP. Malaysian Resource Corporation Berhad, MRCB dan China Shipbuilding menyalurkan sumbangan peralatan pelindungan diri PPE kepada petugas Barisan Harapan Angkatan Tentera Malaysia ATM, sumbangan khusus kepada anggota yang bertugas di sekatan jalan raya. Bantuan disampaikan oleh Timbalan Presiden Eksekutif MRCB, Datuk Dil Akbar Hedahan di Wisma Pertahanan. Sumbangan berupa 500 unit pelindung muka serta 10,000 keping penutup hidung dan mulut. PPE ini akan kita serahkan kepada frontliners kita yang sedang bertugas di sekatan jalan raya dan juga ronda, dan insyaAllah
dengan bantuan yang ada ini kita dapat memberikan kepada petugas-petugas, dan kita yakin bahawa dengan bantuan ini kita tidak akan shortage of supply ataupun kita tidak ada kekurangan daripada PPE ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada pihak Angkatan Tentera Malaysia yang sudi menerima sumbangan kita berbentuk face wiser, iaitu sebanyak 500 buah untuk digunakan oleh Barisan Hadapan, khususnya mereka yang bertugas di sekatan-sekatan jalan raya, yang mana mereka ni berganding sama dengan pihak PDRM. Pihak PDRM pun telah kita sumbang sebanyak 500. Ini merupakan sumbangan yang peringkat yang pertama, dan insya-Allah sekiranya ada ruang mungkin kita akan tambah sumbangan ini. Katanya PPE terbabit adalah hasil buatan anggota MRCB sendiri. Polis merampas dadah jenis syabu dan pil Eramin 5 bernilai lebih 3.5 juta ringgit di Tanjung Karang, Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, susulan itu 6 sekeluarga termasuk 3 kanak-kanak turut ditahan. Dan salah seorang daripada 3 yang dewasa ini, seorangnya sakit, dan kita telah berjaya mendapat riman untuk 2 daripada mereka. Hasil serbuan, polis merampas 4 guni mengandungi 15 plastik lut sinar disyaki syabu seberat 61 kg. Turut dirampas 4 bungkusan dengan setiap satunya mempunyai 74 ikatan gulung getah berisi Eramin 5 seberat 11.65 kg. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung bekalan dadah itu diperoleh dan aktiviti pengedaran membabitkan suspek berusia 36 hingga 64 tahun. Usaha mengesan seorang lagi individu berusia 30 tahun giat dijalankan. 2 daripada 3 suspek dewasa berusia 36 dan 48 tahun direman 4 hari sehingga 14 April bagi membantu siasatan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Kerajaan Arab Saudi kini cemas dengan mengarahkan sebuah hospital elit negara itu untuk menyiapkan hampir 500 katil bagi kemasukan ahli keluarga diraja. Ia apabila Putera Arab Saudi, Putera Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud yang juga Gubernur Riyadh disahkan positif COVID-19. Tambah membimbangkan apabila beberapa ahli keluarga diraja turut berada dalam keadaan tidak sihat. Setakat ini, 150 ahli keluarga diraja dipercayai menjadi kontak rapat wabak terbabit. Menurut The New York Times yang memetik sumber dalaman keluarga diraja, arahan berkenaan diterima oleh Hospital Pakar King Faisal menerusi email. Hospital terbabit turut diberi arahan untuk memindah keluar semua pesakit tidak kronik dengan kadar segera. Manakala hanya kes kritikal dibenarkan diterima di hospital itu. Perdana Menteri Britain Boris Johnson dilaporkan stabil selepas 3 hari ditempatkan di unit rawatan rapi ICU susulan COVID-19. Pemimpin berusia 55 tahun itu telah dipindahkan dari ICU ke wad biasa Hospital St Thomas, London petang semalam. Menurut jurucakap rasminya, Boris kini dipantau teliti. Boris yang dijangkiti COVID-19 dimasukkan ke hospital Ahad lalu apabila mengalami batuk dan demam selepas 10 hari menjalani pengasingan di Downing Street. Ketika di ICU, pemimpin konservatif itu menerima rawatan oksigen standard selain tidak bergantung kepada bantuan alat pernafasan. Sementara itu, Britain meneruskan sekatan pergerakan bagi memutuskan rantaian pandemik berkenaan yang sehingga kini mengorbankan 8,958 nyawa dengan 8,681 kes jangkitan baru di negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju memberikan pakej bantuan menyelamat kepada negara anggotanya yang kini mengharungi kemuncak penularan pandemik COVID-19. Menteri Kewangan EU bersetuju menyediakan 500 bilion euro atau 2.36 trilion ringgit. Ia bersetuju mengurangkan beban ditanggung negara anggota terutama Itali dan Sepanyol. Dengan angka kematian melepasi 94,000 orang, tabung kewangan antarabangsa IMF memberi amaran dunia kini berdepan zaman kejatuhan ekonomi. Data menunjukkan Amerika Syarikat kehilangan 17 juta pekerjaan dalam tempoh beberapa minggu. Ketua IMF
Kristalina Georgieva berkata kira-kira 170 hingga 180 ahlinya akan mengalami penyusutan pendapatan per kapita tahun ini. Justru IMF menggesa kerajaan negara anggota menyediakan bantuan kepada semua syarikat, perusahaan dan rakyat. Seorang penunggang motosikal nyaris maut apabila anak bukit di jalan raya yang dilalui tiba-tiba runtuh. Kejadian tanah runtuh itu berlaku di Cianjur, Jawa, Indonesia jam 4 petang waktu tempatan. Ketika kejadian, mangsa sempat menyelamatkan diri apabila dia bertindak melompat ke arah kanan jalan. Mangsa dikejutkan dengan jeritan orang ramai yang berada di kawasan sekitar sekaligus berjaya menyelamatkan nyawanya. Motosikal mangsa bagaimanapun tertimbus dalam insiden itu. Jalan raya itu merupakan pintu masuk utama Cianjur ke wilayah selatan. Laporan awal mendapati tanah runtuh ini berpunca daripada cuaca hujan dan tekstur tanahnya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, emailkan kepada kami ke news@tv3.com.my. Saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.